Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat yang Allah kumpulkan kita semua di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing hati-hati kita untuk diberikan taufik dan juga hidayah, dan juga dibimbing hati-hati kita ini agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada setiap awal kuliah kita, seperti mana yang selalu saya sebutkan, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah taala memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah taala akan memberikan kefahaman agama, ataupun Allah taala akan memberikan kefakihan ilmu agama kepada seseorang hamba. Di sini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menekankan kepada kita, setiap amalan yang kita lakukan, setiap amalan yang kita laksanakan, dia mesti dengan ilmu dan dia mesti dengan pengetahuan. Ini perkara yang paling penting dan perkara yang paling asas. Okey. Sebab amalan kita ni yang menjadi pemberat di hari akhirat nanti adalah ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Allah kata ada manusia di hari akhirat, thaqulat mawazinuh, timbangannya berat di hari akhirat nanti. Orang ini Allah Ta'ala akan memberikan aisyatir radiyah, kehidupan yang Allah redha. Wa amma man khaffat mawazinuh, ada manusia yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka Allah akan junamkannya ke dalam neraka hawiyah. Kalau kita fikir secara logik, dosa dan pahala ni dia bukan objek yang boleh ditimbang kan. Dia tidak ada menentukan kadar kilogram dia, berat dan sebagainya. Tapi Allah kata dosa dan pahala ni akan ditimbang oleh Allah. Yang memberatkan satu amalan adalah ilmu. Yang inilah yang akan memberatkan amalan-amalan kita. Boleh jadi amalan tu sedikit, tetapi kerana dia ada ilmu, amalan itu akan jadi berat. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis terakhir yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu kata Nabi SAW, ada dua zikir yang khafifatani, yang ringan, tapi dia dua-dua zikir ini dia memberatkan di mizan Allah, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu isyarat amalan ni mudah, tapi kerana amalan itu berlandaskan kepada ilmu, amalan itu menjadi berat di timbangan Allah. Sebab itu penting untuk pergi menuntut ilmu, untuk datang ke majlis ilmu, beramal dengan ilmu. Ini perkara yang penting. Sebab itulah yang akan menjadi penentu nasib kita, amalan kita di hari akhirat. Seperti mana yang saya pernah kongsikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, cerita tentang Nabi berkongsi satu amalan kepada isteri baginda yang bernama Juwairiyah. Nabi keluar pergi sembahyang subuh, Juwairiyah dah duduk di dalam musalla dia dah dengan wirid-wiridnya. Nabi balik daripada solat subuh daripada masjid, Juwairiyah masih lagi duduk di tempat solatnya. Lalu Nabi SAW ajarkan satu amalan yang kata Nabi, wirid ini lebih berat di timbangan di hari akhirat lebih daripada amalan kamu pada pagi tersebut. Iaitu Nabi kongsikan zikirnya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi
wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nabi kata apa? Bacalah pada awal pagi, ulang 3 kali. Di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, agama ni ataupun Nabi ni dia tak mengajar kita beramal dengan smart. Kan kita kata kita ni kena smart ibadah ni, beramal kena bijak. Tapi kalau kita kata kalau beramal seperti itu namanya dia bijak tapi licik. Dia ada konotasi negatif. Kan beramal betul dah, tapi seolah-olahnya mengajar kita beramal ni biar smart, seperti beramal ni kena bijak. Dalam masa yang sama kita kena licik. Sebenarnya tidak. Agama tak mengajar seperti itu. Agama mengajar kita beramallah walaupun sekecil amalan, beramallah walaupun sebanyak dan besar amalan, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Sebab itulah yang akan memberatkan di timbangan akhirat nanti. Okey. Amalan kita sedikit, biar sedikit, tapi istiqamah dan berlandaskan kepada ilmu. Amalan kita banyak, biar banyak, tapi berlandaskan kepada ilmu. Sebab itu kita tengok banyak sahabat-sahabat Nabi, usia mereka tak panjang, amalan mereka dari sudut penilaian usianya sedikit, tetapi semuanya meraih pahala di sisi Allah yang sangat besar. Kerana apa? Kerana mereka beramal berlandaskan kepada ilmu, syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sama-sama kita doa agar majlis yang kita lakukan pada pagi ini berjalan dengan lancar, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, dan semua yang kita perolehi daripada majlis ini adalah ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, berikan kefahaman kepada orang-orang saleh yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita sambung kepada tafsiran pada surah Al-Hujurat, sekadar untuk kita ulang kaji sedikit ayat-ayat yang sebelum ini yang kita bincangkan. Kita bertemu secara online pada minggu yang lalu. Mungkin ada beberapa perkara yang saya terlepas. Baik, insya-Allah kita akan tengok sedikit pada ayat yang ketiga. Saya nak ulang sikit je. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang mukmin agar merendahkan suara kepada Nabi. Ini adab kan? Kenapa? Sebab ini adalah jalan-jalan awal sebelum seseorang itu mula belajar untuk mengkritik ataupun menolak apa yang diucapkan oleh Nabi. Mula-mula dia tinggikan suara, kemudian dia akan mula bercakap keras, kasar kepada Nabi. Kemudian dia mula belajar meremehkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian dia akan belajar mula membantah hadis-hadis Nabi. Kemudian dia akan belajar untuk mengkritik Nabi, dan akhirnya dia menolak apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik awal dia iaitu kamu jangan tinggikan suara kamu kepada Nabi. Dan ini kita ajarkan juga pada anak-anak kita kan. Diajarkan pada anak dan cucu kita, cakap dengan ayah macam ni, cakap dengan ibu macam ni. Sebab apa? Sebab itu adalah didikan yang paling asas. Kalaulah bahasanya pun tidak menghormati kita, dia akan mengundang kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi selepas itu. Okey. Kemudian pada ayat ketiga, Allah kata apa? Perkara ni kita kena taat dan patuh perintah Allah atas dasar kerana takwa. Yang Allah angkat pada ayat pertama lagi. Semua yang disebutkan ini secara logik kita kata, kenapa saya tak boleh lawan cakap Nabi? Kenapa saya kena dahulukan Allah dan Nabi? Sebab semua orang ada pilihan. Tapi Allah memandu manusia, orang mukmin, ini adalah kerana takwa. Kalau kamu meletakkan takwa dalam diri kamu, maka perintah-perintah ini akan kamu taati dan kamu akan turuti sebab kebaikan-kebaikan itu. Dan Allah kata apa? Pada ayat ketiga itu, ulaikal ladzina imtahanallahu ala qulubihim liqulubahum littaqwa. Orang-orang yang Allah berikan macam ni adalah orang-orang yang Allah uji mereka pada hati mereka ini adalah dengan takwa. Okey, Allah uji hati-hati mereka dengan takwa. Ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Okey. Sebab itu saya baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dia bawa satu riwayat iaitu diriwayatkan tentang Umar Al-Khattab ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Ada orang bertanya kepada Umar, dia kata, wahai Umar, mana yang lebih baik? Seseorang yang diuji dengan syahwat dia, lalu dia tinggalkan syahwat dia,
ataupun orang yang dia tak diuji dengan syahwat dan dia tak melakukan kejahatan? Mana yang lebih baik? Kalau kita fikir-fikirkan, yang lebih baik adalah orang yang tak ada perasaan untuk melakukan maksiat dan tak melakukan maksiat. Baiklah dia, terlindung, terpelihara. Tapi kata Umar Al-Khattab, yang lebih baik adalah orang yang Allah uji dia untuk melakukan maksiat, tapi dia bermujahadah, dia halang diri dia daripada melakukan maksiat. Sebab dia diuji. Ujian itulah yang memberi kebaikan kepada dia. Okey, ujian itulah yang memberikan kebaikan kepada dia. Lalu Umar pun menyebutkan, ulaika allazina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu ayatnya. Okey, jadi kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi besar ujian yang Allah timpakan kepada kita, lagi banyak halangan yang Allah timpakan kepada kita, tapi kita bermujahadah dengan niat saya taat perintah Allah, maka itu yang lebih baik ganjarannya. Dan itu yang Allah Ta'ala kata apa? Lahum maghfirah, Allah akan ampunkan dosanya, wa ajrun azim, dan Allah akan berikan pahala yang besar, iaitu merujuk kepada syurga Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita sebut dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang takutkan Allah dalam keadaan bersendirian. Sebab kita dalam bersendirian ni orang tak tahu, kita boleh melakukan apa sahaja maksiat, ataupun dalam keadaan orang tak tahu, kita boleh buat apa sahaja yang kita kehendaki, tapi dia tinggalkan maksiat itu kerana takutkan Allah. Allah kata lahum maghfiratun wa ajrun kabir, Allah ampunkan dosanya dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala syurga kepadanya. Ini semua isyarat-isyarat. Maksudnya lagi besar halangan, ujian, kita tahan kerana Allah, lagi besarlah pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi halangan-halangan ujian-ujian ni adalah sebagai satu pemudah cara kita untuk meraih syurga Allah. Seperti mana Nabi juga sebut dalam satu hadis, kata Nabi, jalan-jalan menuntut ilmu ni dia ada halangan-halangan dia. Dia ada kesusahan-kesusahan dia, macam-macam halangan, macam-macam kesusahan. Tapi halangan ni kalau ditempuh, maka dia akan memudahkan perjalanan kita menuju kepada syurga Allah. Okey, memudahkan perjalanan kita menuju syurga Allah. Okey, baik. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia lagi berbicara berkaitan, kalau tengok asbabun nuzul dia, masih lagi berbicara tentang kabilah Bani Tamim. Okey, kabilah Bani Tamim. Pada ayat yang kedua yang kita bincang dulu, Umar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, dia tertinggi suaranya di hadapan Nabi kerana memilih pemimpin siapakah daripada kalangan Bani Tamim yang layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Dan cerita ni, ayat yang keempat dan kelima, dia masih lagi berlarutan tentang Bani Tamim, iaitu ada seorang pemimpinnya bernama Al-Aqra' bin Habis. Dia tengok Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Lalu Al-Aqra' ni dia memanggil Nabi daripada luar rumah Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj ilaina. Dia kasar, tuan-tuan, kasar. Arab Badui kan. Mereka ni tak bergaul. Mereka ni duduk dalam masyarakat dia je. Jadi kasar. Dia memanggil Nabi, ya Muhammad. Sudahlah memanggilnya tanpa jawatan, tanpa pangkat. Kan? Jadi benda tu kurang senang lah. Kurang elok dan kurang beradab kepada Nabi SAW. Dan Nabi tak menyahut seruan tu. Nabi tak memanggil, tak menerima panggilan tersebut. Nabi diam. Lalu Al-Aqra' ni dia sambung lagi. Dia kata, ya Muhammad, fa inna madhan zainun wa zammana syainun. Dia kata, ya Muhammad, kalau kami memuji kamu, itu adalah pujian yang baik untuk kamu, kebaikan untuk kamu. Dan kalau kami keji kamu, itu adalah keburukan kepada kamu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dia kata seolah-olahnya dia melihat Nabi ni macam raja. Kan raja ni dia ada ucapan-ucapan dia. Kalau rakyat memuji raja, itu baiklah untuk raja. Kalau rakyat mencela raja, maksud itu raja yang tercela. Tapi Nabi kata apa? Bila dengar ucapan tu, kata Nabi, zakallah, itu adalah kepunyaan Allah. Maksudnya, saya duduk di tempat ni bukan kerana kamu puji ataupun kamu cela. Tak. Saya duduk di sini adalah kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini yang diajarkan kepada kita ni. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ini kita orang mukmin kena pegang. Datanglah 1000 manusia pun puji kita. Pujian manusia itu
tolonglah jangan memberi kesan kepada amalan kita. Sebab pujian-pujian itu akan menjadi pembawa kita ke neraka Allah. Sebab itu Nabi memang tak suka orang-orang yang maddah. Maddah ni orang yang kaki puji, kaki jet. Dia suka up kan, tanpa sebab, tanpa keperluan. Nabi memang tak suka. Sebab itulah punca-punca awal membawa manusia ke neraka Allah. Kecuali kalau pujian itu bersebab, memerlukan kepada keperluan, seperti mana yang dilakukan oleh Khadijah. Nabi turun daripada Gua Thur, daripada Gua Hira, ketakutan kan. Kemudian Nabi tidur. Kemudian Nabi bangun. Nabi kata apa? Aku rasa Tuhan aku murka pada aku ni. Lalu Khadijah memujuk Nabi, menenangkan Nabi. Khadijah kata apa? Ya Muhammad, bukankah kamu ni menyelesaikan orang yang berhutang? Kamu yang mempersaudarakan orang yang bertelingkah. Khadijah sebut kebaikan Nabi ni adalah untuk tenangkan Nabi. Takkanlah Tuhan marah kepada kamu sedangkan kamu ni melakukan kebaikan. Maksudnya pujian kalau untuk mengangkat semangat, memberi semangat, itu dibenarkan, ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan, jangan tuan-tuan. Kita jangan terima pujian dan kita jangan mudah-mudah memberi pujian kepada orang. Sama juga kalau ada orang datanglah 1,000 ke 2,000 ke berapa ramai pun manusia mencela kita, jangan terguris dengan celaan manusia. Sebab tercela kita ke terpuji kita adalah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk. Ini yang kita kena pegang dalam hidup ni. Okey, orang mukmin dia tak terkesan dengan kata-kata manusia. Selagi mana yang dia buat itu adalah berdasarkan perintah Allah, jalan terus. Okey, jangan terkesan kepada kata-kata manusia. Sebab itu bila ditegur macam dicakap macam tu, Nabi terus sebut zakallah. Itu semuanya adalah kepunyaan milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Ayat yang keempat ini saya nak tunjukkan pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah supaya nampak ayat ini ada faedah-faedah yang diajarkan kepada kita. Baik, ayat yang keempat itu Allah menyebutkan kalimah allazina yunadunaka kan. Kalimah allazina ni adalah dalam bentuk plural. Plural. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok daripada asbabun nuzul, yang menjerit memanggil Nabi siapa? Iaitu Al-Aqra'. Seorang je yang panggil. Seorang je jerit. Tapi Allah Ta'ala kata innallazi, orang-orang yang menyeru kamu ni, Allah gunakan plural merujuk kepada semua. Di sini isyarat iaitu walaupun satu perkara itu dilakukan oleh seseorang, tapi boleh jadi orang yang belakangnya ini dikira sebagai menyokong, mendukung perbuatan tersebut. Sebab itu Allah gunakan kalimah plural. Dan ini berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh. Kan kaum Nabi Saleh ni yang membunuh unta Nabi Saleh itu namanya Salif bin Khudar, seorang je. Tapi bila Allah kata apa? Idzim ba'atha ashqaha fa'aqaruha. Allah kata celakalah mereka ni kerana mereka telah membunuh unta. Allah gunakan kalimah mereka tu. Walaupun yang bunuh tu seorang. Sebab mereka ni dikira sebagai menyokong, mendukung. Okey, mendukung kepada maksiat tersebut. Ini saya kongsikan pada minggu lalu tu. Contohlah kalangan kita ada yang melakukan maksiat. Musim Covid, kita kata kita dah endemik. Dah endemik, kita buat macam-macam program maksiat pula, macam tak ada kesan kepada tarbiyah yang Allah turunkan musibah ini. Kita kena ada ambil part untuk menegur. Mungkin kita gunakan kaedah kita lah. Sama ada memaklumkan pada keluarga ini perbuatan salah, bagi tahu dengan jiran tetangga, tulis dalam grup WhatsApp kita, tulis di Facebook kita yang mana kita tak bersetuju dengan keputusan tersebut. Ataupun contoh paling mudah, ni sekarang kerajaan Kedah telah nak batalkan lesen judi dan juga arak. Walaupun mungkin kita kata dari sudut persepsi kita, ni musim-musim PRN ni, oh yang ini semuanya langkah-langkah tindakan politik untuk mencari sokongan.
pedulilah. Itu niat dia. Niat kita kalau benda tu baik, sokong. Walaupun atas dasar politik. Sebab secara rasionalnya, bagi tahu pada saya, agama mana, kaum mana yang membenarkan manusianya, penganutnya minum arak dan berjudi? Sebab saya baca, dia kata apa? Bila kerajaan, saya minta maaf ni kalau politik, dia kata kerajaan negeri mengharamkan arak dan ni, maka dia telah dia cuba meruntuhkan pembinaan negara. Bila masa pula negara kita terbina dengan arak dan judi? Mana datangnya? Tanyalah kaum Cina ke, kaum India ke, dia nak ke keluarga dia peminum arak? Kaki judi, nak ke? Tak ada. Benda-benda macam tu kita kena sokong. Sebab kita takut kita duduk dekat tempat ni. Bila kita berdiam, seolah-olahnya kita akan duduk kat sini. Seolah-olah kita mendokong dan menyokong. Jadi kita kena pertahankan, maklumkan. Paling tidak, tuan-tuan, buat apa yang kita mampu supaya kita ada hujah, alasan di hadapan Allah. Saya bukan sesiapa pun, YB pun tidak. Tapi saya seorang guru agama mengajar. Saya maklumkan kepada jemaah saya. Saya ada media sosial, saya tulis di media sosial saya, yang mana saya sokong untuk pengharaman lesen tersebut. Maksudnya kita gunalah apa kemampuan yang kita ada. Walaupun terhad, gunakan kemampuan kita untuk menyokong perkara-perkara kebaikan. Bukan kita sokong parti politik, tapi kita tak nafi politik itu adalah sebahagian daripada kuasa kan. Jadi benda-benda yang membawa kepada kebaikan, sokong sajalah. Okay, jangan kita berdiam. Sebab takut kita akan jadi seperti mana kaum Nabi Saleh AS yang melakukan maksiat seorang, tapi semuanya Allah Ta'ala kata mereka bersetuju, seolah-olahnya mereka melakukan perkara tersebut kerana mereka menyokong, mendokong. Boleh? Sebab itu Allah gunakan kalimah allazina, orang-orang yang memanggil kamu. Walaupun seorang panggil, tapi Allah gunakan plural. Lalu Allah kata apa? Aktsaruhum yunadunaka min wara'il hujurat, daripada luar hujurat, daripada luar kamar ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di sini di sini diajarkan kepada kita Allah Taala mencela, menegur. Di sini adalah Allah menegur manusia, orang mukmin menegur Allah Taala menegur orang mukmin dalam hal rakyat kepada pemimpin. Okey, menegur orang mukmin ni menegur rakyat kepada pemimpin. Ni hubungan ni rakyat kepada pemimpin. Sebab kalau kita tengok pada Nabi SAW, Nabi telah menunaikan hak-hak dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai presiden negara, sebagai rasul. Yang mana Nabi dah menjalankan hak di luar rumah, dan sekarang Nabi mungkin ada hak pada diri dia, hak pada keluarga dia. Jadi Nabi perlukan masa untuk berehat. Jadi perbuatan orang-orang Badui ini Allah Ta'ala tegur supaya dalam masa yang sama kamu kena hormati pemimpin-pemimpin kamu. Kena hormati. Okey, kena hormati pemimpin-pemimpin kamu. Kalau dia tak tunaikan hak, itu kerja dia dengan Allah, hubungan dengan Allah. Sekarang hubungan dengan kita dengan dia, iaitu kita menghormati mereka. Sebab apa tuan-tuan? Ayat ni nanti dia akan membawa kepada cerita peperangan nanti. Tuan-tuan tengok ayat yang ke berapa nanti? Ayat yang ke-9, 10 lebih kurang. Tuan-tuan akan tengok Allah Ta'ala ada cerita tentang kaum yang berperang ni. Sebab apa? Sebab bila mana rakyat mula tak menghormati pemimpin dia, keluarlah khawarijnya, keluarlah kumpulan-kumpulan pemberontak, kudeta dan sebagainya. Dia ada kesan-kesan yang akan datang. Jadi kita diajar daripada awal supaya menghormati pemimpin kita. Dia ada hak-hak dia. Bukan kata sebabkan dia pemimpin 100% 24 jam hidup dia kena serahkan kepada rakyat. Tak. Dia juga ada hak pada diri dia, dan dia juga ada hak pada keluarga dia. Okey, kemudian Allah gunakan kalimah aktsaruhum. Aktsaruhum. Aktsaruhum ni maksudnya Allah menyebutkan kalimah majority. Kebanyakan mereka ini la ya'qilun, tak mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun Allah Ta'ala kata seluruh Bani Tamim ni memanggil Nabi SAW, tapi dari sudut satu perkara pula, kita tak boleh bakulkan semua.
Semua orang ni melakukan dosa. Contohlah, kita kata Sandway Lagoon ada buat pesta air. Kan orang dalam keadaan macam ni, dia pula pergi pesta pula dengan lagu-lagu hiburan yang tak apa-apa, berjoget-joget dalam taman tema air. Lalu kita kata apa? Ini semua ni bermaksiat ni. Orang USJ ni. Dah pula USJ tu ada imamnya, ada ni macam-macam kan, ada orang-orang soleh dan sebagainya. Kita tak boleh bakulkan semua. Mereka memang lakukan kejahatan, tapi kita punya ucapan tak boleh membakulkan seluruh tu melakukan dosa. Ada juga yang mungkin tak bersetuju, kan, yang kita tak tahu. Jadi sini antara adab kita macam mana kan. Betul. Contoh, kita selalu kata Arab ni kasar. Lalu kita kata apa? Orang Arab memang kasar. Tapi kita tak tahu, kalau kita bergaul dengan mereka, ada kala sebahagian mereka ni memang lebih lunak akhlak dia, baik. Memang perbuatannya lembut. Sebab tu kita tak boleh bakulkan semua. Okey? Tak boleh kata semua. Okey, sebab kita bincang surah Al-Hujurat yang berbincang berkaitan tentang adab. Okey, adab, cara-cara kita berkomunikasi, berhubungan sesama manusia. Okey, baik. Macamlah kita tengok di Saudi, ada konsert besar-besaran kan. Dia buat Riyadh season tu. Kita jangan kata, satu Saudi ni bermaksiat. Silaplah. Dia punya ulama-ulama Saudi pun diam diri, bisu. Tak boleh lah. Ataupun orang luar tengok Malaysia. Tengok Malaysia ni, kata negara Islam. Tu genting tu sebesar-besar pusat judi duduk atas gunung tu. Malaysia semua kaki judi. Tak boleh, silap. Perbuatan salah. Rakyat Malaysia ni 1 Januari ada konsert awal tahun. Semua ni kaki maksiat. Salah lah. Kan kurang tepat. Betul tak? Memang ada orang yang bermaksiat, tapi tak memberi kesan kepada semua. Ayat yang awal ni adalah ingatan pada kita, supaya kita jangan mendokong orang yang melakukan maksiat, sebab kita akan termasuk. Tapi ayat yang ini adalah merujuk kita jangan cela keseluruhan orang. Itu dia perbezaan itu. Kemudian Allah letakkan akhir sekali dengan kalimah la ya'qilun. Mereka ni tidak mengetahui. Kenapa Allah tak letak kalimah la yafhamun? Mereka ni tak faham. Kan boleh kan? Tapi Allah letakkan la ya'qilun sebab hubungan di antara akhlak dan adab ni dia ada kaitan dengan akal. Kalau tinggi akhlak budi pekertinya, tinggilah akhlaknya, akalnya, cara berfikir tinggi. Rendah akhlaknya, rendahlah cara berfikirnya, akalnya. Ini secara umum. Okey. Tapi dia memang ada kaitan. Seolah-olah macam kita tengok, kenapa seseorang ni dia marah? Baran sungguh. Dia baran tu, kalau dia tanya pada diri dia, kerana apa? Kawalan akal dia tu tak mampu mengawal kemarahan dia. Sebab kita mengawal kita punya tindak tanduk kita, perbuatan kita melalui fikiran kita kan. Orang yang duk maki hamun orang ni, yalah, dia maki hamun tu dari sudut akhlak dia lah. Macam mana dia nak tahan maki hamun dia? Dengan akal dia, kewarasan dia. Betul, kewarasan. Kita istilah dengan istilah kewarasan. Kita gunakan akal kita untuk kawal kita punya kemarahan kita, maki hamun kita dan sebagainya. Sebab tu Allah gunakan kalimat la ya'qilu. Dia ada kaitan antara akal dan juga akhlak, adab dan sebagainya. Okey. Sebab itu orang mukmin ni yang mana Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan kepada umat manusia ni, kata Nabi, adalah untuk liutammima makarimal akhlak, adalah untuk memuliakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Nampak tuan? Nabi kata aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terbaik, akal pun akan terbaik. Macam tu. Kadar cara berfikir seseorang tu akan tinggi melalui akhlak dia. Okey? Baik. Okey.
Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Kenapa Nabi SAW menyebutkan Nabi ni menyempurnakan akhlak? Sebenarnya bila Nabi kata liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, itu Nabi sebut Nabi punya output daripada tarbiyah Nabi adalah kesempurnaan akhlak. Output Nabi ni dia nak sempurnakan akhlak. Nak dapat yang ini, dia ada input, dia ada proses. Nak dapat hasil ni, input dia melalui rukun iman kita. Proses ni melalui rukun Islam kita. Baru dia akan dapat hasil yang ini. Kalau kita bayangkan satu analogi macam pohon. Akar satu pohon tu nak dapatkan buah yang manis, yang ranum, yang betul-betul cantik, sempurna, akar dia kena sihat. Akar tu rukun iman dia. Tauhid dia kepada Allah, keimanan pada Allah dan Rasul, pada Quran, malaikat, qada qadar dan sebagainya. Akar yang sihat, maka dia akan menumbuhkan dahan yang sihat. Dahan yang kuat ni adalah melalui cara kita beramal. Puasa kita, solat kita. Sebab itu kita tak boleh kata saya ni iman ada tau, tapi saya tak solat. Tak boleh. Sebab yang ini adalah menzahirkan, istilah orang moden, manifestasikan apa yang ada kat dalam. Adakah kita cakap dengan isteri kita, abang sayang awak tau, tapi abang pukul awak ni sebab abang sayang lah? Tak boleh, tak kena. Cara kita tunjukkan sayang kita pada isteri kita, keluarga kita, kita bekerja keras, kita layan dia, kita hargai mereka. Dia ada perbuatan menzahirkan. Jadi macam tu. Yang ini dalaman. Luaran dia, ini menzahirkan yang dalam. Sebab itu tak boleh kita kata. Sebab itu tak boleh terima kalau orang kata solat ni tak payah, kita niat je, guna makrifat. Salah. Sebab macam mana pembuktian kamu beriman tu kat sini? Melalui amalan-amalan kamu. Bila ada yang ini, barulah dia akan mengeluarkan akhlak yang mulia. Sebab itu Nabi sebut, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nak sempurnakan akhlak tu. Sebab dua-dua ni adalah perkara yang paling asas. Benda ni sempurna, dapatlah hasil tu. Kalau seseorang tu beramal, ada ilmu, tiba-tiba bahasanya kasar, akhlaknya kasar, kita rasa dia mesti ada something wrong somewhere dekat sini. Mesti. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, orang yang paling beriman kepada Allah adalah orang yang paling berakhlak. Ada kaitan. Orang yang paling beriman kepada Allah adalah orang yang paling berakhlak. Dia ada something wrong. Kalau yang ini tak okey, masalah dekat sini. Okey, mesti ada masalah dekat sini. Saya pernah sebutkan, selalu saya sebut. Kata Nabi, orang beriman pada Allah dan beriman pada Allah dan hari kiamat, orang yang tidak menyakiti hati jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan muliakan tetamunya. Beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan bercakap benda yang baik. Setiap tanda orang yang beriman pada Allah dan pada akhirat ni, dia akan menzahirkan akhlak yang mulia. Nampak? Itu tanda dia. Macam mana kita nak nilai dia ni betul-betul sempurna imannya? Akhlak. Sebab itu Allah ikat tadi akhlak tu dengan la yaqilun. Ada kaitan dengan akal. Boleh ya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi Allah Taala sebut apa lagi? Lalu Allah menyebutkan walau annahum sabaru, dan sekiranya annahum, mereka ini sabar. Bersabar maksudnya tak gesa-gesa lah. Jangan paksa-paksa lah. Sebab Nabi tahu hak dia, tanggungjawab dia akan keluar. Jangan kita bersangka-sangka, bersuuzon pula. Kalau saya tak panggil nanti Muhammad, dia tak keluar. Macam kita kan kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita kan. Saya tak nak. Isu ni tuan-tuan memang berkait lah dengan isu-isu kemasyarakatan, isu-isu politik dan sebagainya. Kita selalu menyangka, kalau saya tak cakap, nanti pemimpin tak tahu. Itu sangkaan kita. Dia tahulah menjalankan hak dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena sabar. Sebab kita kena belajar untuk menghormati orang lain, apatah lagi pemimpin-pemimpin kita.
hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mereka ni bersabar sampailah Nabi ni akan keluar menemui mereka, itulah yang lebih baik bagi mereka. Khairul lahum, itu yang lebih baik. Maknanya kamu sabar. Akhlak kamu kena jaga. Okey, akhlak kamu kena jaga. Jangan tegur gapa, jangan tergesa-gesa, jangan push-push Ya, akhlak kamu lebih mulia. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang Maha Pengasih. Baik. Kalimah wallahu ghafurur rahim, kalimah ini adalah kalimah yang menunjukkan Allah memaafkan perbuatan Al-Aqra' bin Habis dan juga Bani Tamim. Allah jadikan mereka ni asbabun nuzul sebagai teguran kepada kita ni melalui perbuatan mereka. Tapi Allah memberikan mereka ni pengampunan. Kenapa? Sebab mereka tak tahu. Okay? Sebab mereka tak tahu. Yang jadi masalahnya, bila dah tahu, tak nak perbaiki. Saya memang mulut laser. Itu salah tuan-tuan. Orang nak cakap jangan. Kan dah nasihat dah. Awak mulut laser tak salah. Tapi bila tak kena dan orang tegur, terima. Saya mulut laser memang macam ni. Mulut saya memang tak ada insurans. Nak cakap apa, cakap lah. Itu salah. Yang itu yang tercela. Yang itu yang tercela. Kalau dilahirkan memang mulut outspoken, silakanlah. Tapi kalau dah ditegur, maka kena terima. Ni orang mukmin punya perangai dia, kena adab dia. Kalau saya salah, ya, saya terima. Saya terbuka untuk menerima nasihat. Bukan lagi ditegur, lagi melenting. Okey. Baik, jadi Allah Taala menjamin pengampunan kepada mereka. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat kelima ni menarik tau. Sebab Allah menyebutkan kalimah Ghafurur Rahim. Okey. Ghafurur Rahim. Kalau ibu-ibu perasan, ayah-ayah perasan, kalimah nama Allah ni dia ada 3. Al-Ghafur ataupun disebut sebagai Al-Ghaffar. Pertama. Kedua, disebut sebagai At-Tawwab. Ketiga, disebut sebagai Al-Afwu. Sama je. Samalah, ini sama kategori ni lah. Al-Ghafur, dia beza baris ni sebab dia punya saraf dia berubah. Okey, Al-Ghafur, Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afwu. Tuhan yang Maha Pemaaf, Tuhan yang Maha Penerima Taubat, Tuhan yang Maha Pengampun. Apa beza tiga-tiga ni? Beza. Walaupun namanya hampir sama tapi berbeza. Al-Afwu, Tuhan yang Maha Pemaaf. Okey, pemaaf. Pemaaf dekat sini adalah Allah Ta'ala memaafkan dosa kita dan Allah memadamkan catatan dosa kita di buku amalan. Sebab itu Nabi ajarkan kepada Aisyah, kalau kamu bertemu dengan malam yang lebih baik, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Dia ajar macam tu. Minta kemaafan daripada Allah. At-Tawwab bererti Allah ni Tuhan yang menerima taubat. Okey, menerima taubat. Tuan-tuan, ada beza kalimah istighfar dengan kalimah taubat. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Hud, Allah datangkan ada 3 contoh Nabi. Okey. Boleh tuan-tuan, saya nak ni sikit. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Hud, Allah datang ada 3 cerita Nabi. Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Shu'aib. Abang Shu'aib senyumnya. Kalau perasan dalam surah Hud, 3 Nabi ni bila mereka diturunkan musibah oleh Allah, 3 Nabi ni pesan apa? Fastaghfiru fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dia sebut 2 perkara. Beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Okey, cuba buka surah Hud. Kita nak bagi nampak lebih jelas lagi. Jap, saya cek sekejap Surah surah Hud. Kita tengok, saya tunjuk sikit.
Okey, surah yang ke-11, surah Hud. Tengok ayat yang yang di belakang. 80. Ayat yang ke-11, surah yang ke-11 ayat yang ke Ini Nabi Saleh 60 je. Okey, tengok ayat yang ke-52. Okey, ayat yang ke-52 ni, ayat ni adalah bicara tentang kaum Nabi Hud. Nabi Hud ni kaumnya adalah kaum Ad. Mereka ni adalah kaum yang duduk di Yaman. Ada satu tempat namanya, lokasinya Al-Ahqaf. Okey. Mereka ni adalah dikenali dengan nama kaum Ad. Baik, mereka ni bangsa yang kuat-kuat lah, badannya tegap-tegap. Bila mereka bermaksiat, Allah Ta'ala turunkan udara panas kepada kaum Nabi Hud. Udara panas, dia hawa panas. Udara tu menyebabkan dia kerongkong ni jadi perit. Kemudian dia rasa dahaga yang melampau. Duduk dalam rumah pun kena udara panas, dia tak selesa. Menyebabkan mereka ni keluar. Bila mereka keluar, dia tengok ada awan hitam dekat atas tu. Dia panggil midrar. Ada satu awan hitam. Dan dia sangka awan tu adalah menurunkan hujan. Bakal nak turunkan hujan tu. Bakal nak menyejukkan tubuh mereka, negeri mereka. Tup-tup bila dah satu kampung duduk bawah awan gelap tu, tiba-tiba Allah datangkan puting beliung, terbangkan mereka sekitar 7 hari. Ini itu cerita dia lah. Tapi sebelum berlaku peristiwa tu, masa mereka bermaksiat, Nabi Hud pesan apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Disebut dua perkara. Istighfar kepada Tuhan kamu, kemudian taubat kepadanya. Kenapa disebut dua perkara? Boleh je kata istighfar dah selesai, tapi dia istighfar, taubat. Dua disebut. Istighfar, taubat. Ini memberi satu isyarat pada kita, istighfar dan taubat ni perkara yang berbeza. Okey, itu pertama, kisah Nabi Hud. Ayat yang ke-52 tadi ayat 52. Untuk ayat yang ke-60, 61 ni kisah tentang kaum Nabi Saleh. Surah yang sama. Nabi Saleh bersama dengan kaumnya, iaitu kaum Samud. Kaum Samud. Mereka ni telah membunuh, berusaha nak membunuh unta Nabi Saleh. Tengok ayat 61 tu, Allah kata apa? Fastaghfiruh thumma tubu ilai. Nabi Saleh pun pesan nasihat yang sama. Istighfar kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Ulang benda sama. Kemudian tengok ayat yang lain pula. Saya nak bawa aje, nak bagi nampak gambarannya. Okey. Pada ayat yang jap. Mana ayat dia? Sekejap tak nampak pula. Nabi. Okey, tengok ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60 surah Hud bercerita tentang kaum Nabi Syuaib, yang mana Nabi Syuaib berpesan wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai. Beristighfar kepada Allah dan kemudian bertaubat kepada Allah. Okey, baik. Apa beza dia? Kat situ ada kalimah at-taubah, at-tawwab, Allah Maha penerima taubat, dan kalimah istighfar. Okey. Baik. Yang ni al-afu saya dah terangkan tadi. Kalimah at-tawwab dia datang daripada kalimah taba ataupun raja'a. Maksud yang sama, seerti. Baik, dua-dua ni adalah bermaksud
kembali. Bila kata taubat, maksudnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ni dia dua, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah ni. Kita kata perintah Allah lah. Maksudnya dekat perintah Allah ni tuan-tuan faham amar ma'ruf nahi mungkar, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itu maksudnya kembali kepada Allah. Yang kedua, kembali dekat sini adalah mentauhidkan Allah. Saya ulangi sekali At-Tawwab, Tuhan yang menerima taubat, ataupun kita sebut taubat. Taubat ni maksudnya kembali. Bertaubat kepada Allah, kembali pada Allah. Apa maksud kembali pada Allah ni? Iaitu melaksanakan perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang jangan buat. Bukan kita sekadar jangan buat, bahkan kita larang orang daripada jangan buat. Itu. Kedua, iaitu tauhid kita kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tauhid kepada Allah ni, tuan-tuan tengok kalimah kita tauhid. La ilaha illallah. Ni tauhid kita. Dekat sini dipecah pada dua tau. Saya kalau guna pen lain tak nampak kan? Nampak? Nampak. Merah. La ilaha ini namanya nafi. Illallah ini namanya isbat. Tak nampak Nampak Saya tulis nafi ni isbat. Maksudnya kalau kita tauhid ni, dua benda ni jangan lepas. Nafi ni kita menafikan semua, tak ada Tuhan. Kena nafikan. Maksudnya dalam kehidupan ni dari dua je. Khaliq Allah. Selain daripada Allah kita panggil makhluk. Itu je. Maksudnya Allah sahaja yang berhak disembah. Okey. Selain daripada tu tak ada Tuhan, tak ada. Makhluk tak ada. Sebab selain daripada Allah semuanya makhluk. Bumi makhluk, apa-apa selain daripada Allah makhluk. Jadi kita kena nafikan. Dalam masa sama tauhid kita mengajar kita kena isbat, tetapkan Tuhan itu adalah hanya Allah. Sebenarnya boleh tak kalau kita bersyahadah Allah huwa ilah, Allah itu Tuhan yang sembah, boleh kan? Tapi agama kita tak ajar macam tu. Allah tak ajar kita macam tu. Allah suruh kita nafi dulu. Dekat sinilah cerita tentang syirik. Bila cerita berkaitan dengan akidah, bab syirik ni memang tak boleh lari. Kadang orang takut, kalau saya cakap nanti orang tak suka, macam mencari salah orang. Sebenarnya tak. Ini tuntutan kita. Sebab kita menafikan tidak ada kuasa yang mendatangkan manfaat mudarat melainkan Allah. Selain daripada itu makhluk. Makhluk tak ada kuasa. Itu keyakinan kita. Saya nak takut dengan bomoh tu, saya tak takut. Bomoh tu tak boleh apa-apakan saya melalui Allah yang izinkan. Itu i'tiqad kita. Kita tak percaya azimat, kita tak percaya tangkal, kita tak percaya rijalul ghaib. Puan Syimah dengar tak yang baru-baru ni kan? Orang kongsi kan. Dia kata apa? Hidup kita dekat dunia ni, kalau berlaku aksiden ke, kemalangan ke apa-apa ke, sebenarnya ada rijalul ghaib yang melakukannya. Ngajar ni ustaz ni. Dia meletakkan sampai tahap tu lah. Ini hati-hati Sebab tidak ada kuasa melainkan Allah saja. Sebab itu kita tak percaya tangkal, azimat dan sebagainya. Yang kita tetapkan Allah sahaja. Jadi kembali tu ke mana? Ni, kat sini. Sebab itu tengok Quraisy dia tolak yang ini. Dia tak ada yang ini, dia hanya ada yang ini. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar. Sekiranya kamu tanya pada mereka, siapa yang jadikan langit bumi ni, menjalankan bulan bintang, la yaqulunallah. Dia kata apa? Allah. Tauhidnya Allah. Tapi dia sembah berhala tak? Sembah. Dia buat benda-benda khurafat tak? Buat. Sebab apa? Dia tak ada yang ini. Salah. Kita kena ada yang ini, kita kena ada yang ini. Ini namanya taubah, kembali kepada Allah.
kembali mentauhidkan Allah dengan sebenarnya Allah nak, dan kembali melaksanakan apa yang Allah perintah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu namanya tawab ataupun taubat. Taubat. So, macam mana saya nak taubat ya Ustaz? Tuan-tuan dah faham dah? Kembali membesarkan Allah, itu salah-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Maksudnya apa yang kita percaya sebelum tu, buang. Saya punya Tuhan je. Yang kedua adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintah. Okey. Baik, manakala Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar. Saya padam boleh Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar minggu lepas tu nak explain tapi tak puas hati yang tak dapat tulis. Okey. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ni dia datang daripada kalimah Ghafara. Ghafara ni dia bermaksud penutup. Penutup. Okey, penutup. Yang ini yang akan membezakan kalimah Al-Ghafur ni dengan Al-Afu. Kalau kita tengok istilah Arab, helmet perang tu, topi besi perang tu disebut dengan istilah mighfar. Mighfarun. Tu helmet tu. Kenapa? Sebab fungsi helmet tu adalah menutup kepala daripada senjata-senjata daripada musuh. Jadi kalimah istighfar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar artinya Allah ni Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang Maha menutup aib. Dia bukan sekadar ampunan kita, bahkan Allah akan tutup aib kita. Dia tak akan bangkitkan lagi, dia tak akan cerita dan canangkan pada orang lain. Perkara tu tinggal habis, selesai. Ni Tuhan Maha Kaya tuan-tuan. Kita bermaksiat kepada dia tau, tapi dia tak simpan apa-apa pada kita. Dia bukan sekadar memaafkan, bahkan dia hilangkan perasaan tu. Tak ada apa-apa pun. Okay? Dia menutup aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Ini Allah Al-Ghafur. Sebab itu kita diajar istighfar. Okay? Baik. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Ghafurur Rahim. Saya suka tau kalau sebut nama-nama Allah ni. Penting kita belajar di luar, di kedai-kedai buku ada tau. Carilah kitab Asmaul Husna ni. Sebab kita nak kenal, kita nak kenal Tuhan, kenal melalui nama-nama dia lah. Baru kita tahu sifatnya dan sebagainya. Baik. Kalimah Al-Ghafur kebiasaannya dalam Quran ada 3. Allah akan pairkan. Pertama, Ghafurur Rahim. Kedua, Ghafurul Wadud. Ketiga, Ghafurul Syakur. Kebiasaan. Terserah saya 3. Saya tak ingat yang lain. Rasa tak ada. 3. Ghafurur Rahim. Pernah tak kita tanya, kenapa tak Ghafurur Rahman? Sebab Ar-Rahman Tuhan yang pengasih. Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih kan? Samalah maksud Rahman Rahim ni sama je. Kata akar yang sama juga. Tapi kenapa Allah tak kata dia Ghafurur Rahman? Dia kata Ghafurur Rahim. Baik. Ar-Rahman, kasih sayang Allah secara umum. Dan dia adalah kasih sayang yang merujuk kepada orang kafir dan juga orang mukmin. Dan adalah kasih sayang yang terbatas sampai ke dunia. Itu Rahman. Jadi Allah tak kata orang yang bertaubat ni untuk tu. Tapi Allah memilih Ar-Rahim sebab Rahim ni dia merentas sampai ke alam akhirat. Maksudnya Allah ni Tuhan yang Maha Pengampun, dan dia kasih kepada orang yang bertaubat ni sampai ke hari akhirat. Dunia selamat, akhirat selamat. So kita baca, sekarang ni Allah kata, Allah declare kepada si Al-Aqra' ni. Mungkin dalam kalangan kita bila bincang tadi asbabun nuzul tadi, Aqra' ni tak baik, kasar punya. Tapi ketahuilah kerana perbuatan tu dia tak tahu,
Allah jamin dia Ghafurur Rahim. Dia diberikan pengampunan dan dia akan dapat kasih sayang Allah, keselamatan daripada Allah dunia sampai akhirat. Sampai akhirat. Kalau kita nak muhasabah pada diri kita, kalau kita ada kesalahan, ditegur, kita terbuka untuk terima teguran tersebut dengan niat saya nak memperbaiki diri saya kerana ini teguran. Allah kata, kita ingat ayat ni, Allah mengampuni kesalahan kita dan Allah kasih kita dunia dan akhirat. Itu kalimah Ar-Rahim. Okey. Maksudnya dekat akhirat tu ialah diampuni dosanya, diberikan pahala, diberikan sekian-sekian ganjaran dan sebagainya lah. Itu Ghafurur Rahim. Baik. Kedua, Allah sebut dialah Tuhan Ghafur Al-Wadud. Wadud ni apa tuan-tuan? Wadud ni pun adalah kalimah mengasihani. Sama juga. Al-Wadud ni maksudnya kalimah yang bermaksud mengasihani. Okey, Wadud. Saya tak pernah jumpa lagi orang bagi nama anak ke cucu dia Abdul Wadud. Tak pernah lagi. Ada Aminah Wadud ada. Aminah Wadud. Itu pensyarah di UIA dulu. Tapi dia liberal lah. Liberal. Dia nak jadi wanita pertama mengimamkan solat di Oxford. Dia kata apa hak dia tak boleh jadi imam pula. Boleh nak jadi imam dengan muslimat lah. Tapi dia nak melebihi. Yang belakang makmum ada lelaki juga. Silap lah. Okey. Baik. Al-Wadud. Apa beza Wadud ni? Wadud ni pengasihani juga. Tapi apa beza dengan Rahim? Al-Wadud ni iaitu dia kasih dengan harapan tau. Dia memberi harapan. Contohnya orang yang bertaubat, Allah kasih pada dia dan sebab kasih tu Allah memberi harapan dia. Jangan bimbang, aku ni kasih pada engkau. Dan kasih ni adalah kasih yang tak disulami dengan benci. Itu beza dia. Okey. Sebab itu dalam keluarga kita sebut apa? Al-mawaddah wa rahmah. Mawaddah inilah kalimah dia. Wadud. Al-mawaddah. Maksudnya dalam keluarga kita kalau kasih mawaddah ni, kita tak sebut mahabbah kan? Kita kata mawaddah. Kasih dia tu kita kena tambah benci. Sebab ialah pasangan kita macam-macam PL-nya, kerenahnya. Anak-anak kita macam-macam. Jadi kita ni kena berjiwa besar. Kan dalam marah-marah kita pun masak tetap masak. Walaupun beras abang beli kan. Contoh dia suka lah ayat tu. Kalau ayat sekarang kan, kita ni jangan takut dengan isteri sebab beras kita beli. Tapi isteri masak ikan nasi tu. Macam-macam lah. Cuma nak bagi tahu mawadah. Maksudnya walaupun kita mungkin ada bermasam muka, tergigit lidah dan sebagainya, kita kasih dia, kasih tanpa ada perasaan benci. Ini agama kita ajar. Jadi Allah ni dia bagi tahu, aku Ghafur dan aku Wadud. Walaupun kamu melakukan banyak kesalahan, tapi aku kasih pada kamu tanpa benci, tanpa benci. Dan Allah letakkan harapan kepada orang yang bertaubat pada Allah. Cuma satu. Selalu orang bermaksiat ni dia kata apa? Tuhan tu Maha mengetahui dan Tuhan tu Maha pengampun. Saya katanya kan, saya maksiat pun insya-Allah Tuhan tu Maha pengampun. Dia sentiasa terlalu bersangka baik sangat tu. Tapi kena ingat Allah tu Maha mengasihani, Maha mengampuni apabila didahulukan dengan taubat. Kalau kita bermaksiat, kita apa? Kita kata saya ni duduk dekat pusat pelacuran sebab saya kesempitan rezeki. Hidup saya susah. Inilah jalan yang saya boleh buat, yang saya dapat rezeki. Dengan melacurkan diri. Saya minta maaf saya sebut Ni masyarakat kita ni. Jadi dia kata apa? InsyaAllah lah saya rasa Tuhan tu Maha pengampun. Tuhan tu Maha penyayang. Dia tahu apa yang saya buat ni. Bukan saya nak melacur. Tapi sebab saya ni dalam keadaan terdesak. Darurat dia tu. Pesan kepada dia. Allah datangkan sifat pengasih dia setelah didahulukan dengan taubat. Setelah kita taubat, baru datang kasih tu. Okay?
Memang Allah sempitkan rezeki dia. Tapi kasihnya Allah tu datang setelah kamu bertaubat. Bukan kamu bermaksiat, tak apalah, Tuhan tu Maha mengetahui, Tuhan tu Maha pengampun, Tuhan tu Maha pengasihani. Dia tahu saya buat ni bukan sebab saya suka-suka, tapi saya terdesak. Dia insya-Allah dia sayang saya. Tak boleh. Dia akan datang sifat kasih dia setelah taubat. Kita beristighfar, Allah Ghafur, baru Allah jadi Wadud. Okay, boleh faham? Boleh faham Jadi kita jangan tersalah faham, kan? Macam tu semua orang bermaksiat. Saya berompak lah. Susah-susah ni berompak lah. Tuhan Maha mengetahui. Tak salah lah konsep dia. Okey, sekarang Ghafurun Syakur. Okay, saya padam Ghafurun Syakur. Ghafurun Syakur. Ghafur ni Tuhan yang Maha pengampun dan menutup aib. Syakur ni syukurlah, syukur. Tuhan yang Maha bersyukur. Orang kita terjemah Maha bersyukur, sebenarnya kurang tepat. Rasa-rasa apa puan? Maha bersyukur ni, Syakur. Tuhan yang Maha bersyukur. Allah nak bersyukur dengan siapa? Apa terjemah yang tepat sebenarnya? Terjemah yang tepat, Syakur ni adalah Tuhan yang Maha menghargai. Bila kita berterima kasih dengan seseorang, itu mana apa? Kita appreciate dengan pemberian dia. Kita hargai dengan pemberian dia. Allah berikan kita rezeki, alhamdulillah, syukur ya Allah. Kita appreciate kan kepada pemberian dia. Kawan kita bantu kita, terima kasihlah bantu saya betul-betul susah. Kita appreciate bantuan dia. Jadi Allah Asy-Syakur adalah Allah yang Maha menghargai. Maksudnya apa? Kita datanglah 1000 dosa, bawalah, seperti mana dalam satu hadis kursi, kamu datang bawa dosa sebesar bumi ni, datanglah sebesar bumi pun, kamu bertaubat, aku ampun dan padamkan semua amalan kamu, dosa-dosa kamu, aku ampunkan. Dan satu kebaikan yang kamu buat, satu je, yang ini yang Allah akan appreciate. Dia beza dengan makhluk. Makhluk buatlah amalan kebaikan 100, sekali buat jahat, yang jahat tu orang pandang, yang baik tu dah tak ingat dah, yang jahat tu orang ingat. Tapi Allah tidak. Bawalah kejahatan sebanyak mana pun Allah ampunkan. Yang sekali kebaikan kamu buat tu Allah akan appreciate. Itu Allah. Jadi bila kita faham ni, kita akan rasa apa? Taubatlah. Kita rasa, ya Allah, Allah ni betul lah, dia kasih sangat dengan kita. Banyak mana pun dosa kita buat, taubat Allah ampunkan. Bahkan Allah kata dia Wadud. Dia tak ada perasaan benci pun. Dia tidak akan beza-beza pun kita nanti, asalkan kita taubat je. Dalam masa sama Allah akan appreciate amalan tu, walaupun satu, walaupun sedikit. Yang itu yang Allah akan canangkan, Allah akan angkat, Allah akan hargai apa yang kita lakukan, beramal kepadanya, walaupun perkara-perkara kecil. Orang mukmin kalau belajar daripada sifat ni, dia tidak akan meremehkan walaupun perkara yang kecil, amal soleh tu. Kan Nabi kata, jangan meremehkan walaupun hanya bermanis muka depan sahabat. Kita rasa benda tu lah, manis muka pun nak bincang, nak Nabi ajar. Tanya tak, tanya nak diajar pada, jangan remehkan. Sebab amalan yang kecil tu Allah ni Syakur. Allah betul-betul appreciate dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Beza dengan majikan. Kadang-kadang kita buat satu perkara, majikan kita tak appreciate tau. Kan? Kita kadang sambil terasa hati, aku buat macam-macam tak nampak, tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghargai apa yang kita lakukan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung ayat yang lain ya. Jadi pada ayat yang kelima ni kita pun fahamlah kenapa Allah menyebutkan kalimah Ghafurur Rahim, bukan kalimah Ghafurur Syakur dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu pengampunan kepada mereka ni, pengampunan di dunia dan sampai menjadi pahala kepada mereka di hari akhirat. Okey, baik, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini Allah mulakan lagi sekali dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Kalau tak silap saya, ini adalah pengulangan yang ketiga
Pengulangan yang ketiga kepada seruan wahai orang-orang yang beriman. Okey, maksudnya sekarang kita dah ada 3 poin dah. Pada ayat ke-6 ada 3 poin yang Allah pesan. Wahai orang beriman, dahulukan Allah dan Rasulnya. Wahai orang yang beriman, jangan tinggikan suara di hadapan Rasulullah. Dan wahai orang yang beriman, ini kita akan sentuh pada poin yang ketiga. Baik. Pada ayat yang ketiga, pada ayat yang ke-6, satu perkara yang kita kena lihat dekat sini, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang kepada kamu fasiqun binaba'in, seorang fasik yang membawa satu berita. Di situ kalimah fasik Allah gunakan nakirah, kata nama am. Binaba'in pun adalah nakirah, kata nama am. Okey, maksudnya umum, tak diketahui. Fasik ni umum, berita yang dibawa pun umum, tak diketahui. Okey, macam-macam bentuk lah orang fasik ni. Hari ni kalau dunia kita lebih canggih lagi, fasik ni macam-macam bentuk. Mungkin jadi orang, mungkin melalui berita di YouTube, mungkin melalui daripada link-link di internet, kan, ataupun daripada cakap-cakap orang, rumors dan sebagainya. Itu semua kategorinya fasik. Membawa satu berita, an-naba'. An-naba' ni berita besar lah, berita besar. An-naba' ni dia berbeza dengan al-khabar. An-naba' berita besar, al-khabar berita kecil. Jadi Allah Ta'ala highlight berita-berita besar yang akan memberi impak. Okey, yang memberi impak besar, an-naba'. Fatabayyanu. Kalau datang berita macam ni, tabayyun. Orang kita kata jangan tibayyun. Jangan tibayyun, tabayyun. Okey, tabayyun. Tabayyun ni dia datang daripada kalimah al-bayan. Kita kena dapat betul-betul keterangan dia, ataupun kita kena cross check, double check kepada setiap berita yang sampai. Dalam setengah qiraat yang lain, ni kalau kita pergi negara-negara lain, ada juga yang akan baca ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Tuan-tuan jangan salahkan dia. Sebab qiraat lain pun ada membacakan kalimah fatabayyanu tu dengan kalimat fatathabbatu. Tathabbut. Maksudnya menetapkan, sama. Tabayyun, tathabbut sama maksud dia. Tadi dia kena cross check, yang ni kena tetapkan betul-betul fakta tu betul ataupun tidak. Sama. Dua-dua ni adalah qiraat yang sahih. Okey. Kemudian Allah kata apa? Antusibu qauman bijahalatin. Okey, kalau tengok kat sini tabayyun ni dia kata periksa dengan teliti. Okey. Antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpa satu musibah kepada kaum bijahalatin, dengan kejahilan kamu, tanpa pengetahuan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala dah sebut dah, kamu kena buat proses ni, kalau tidak kesan nanti kamu akan jadi nadimin, orang yang akan menyesal. Okay, kita dah nampak dah sifat orang mukmin, tak semua berita dia boleh goreng. Tak semua berita dia boleh percaya. Dia kena berhati-hati dengan setiap berita yang sampai kepadanya. Okey, baik. Kita tengok asbabun nuzul. Surah-surah Madaniyah ni dia tak lari, mesti ada asbabun nuzul. Sebab Allah turunkan. Cerita dia adalah berkaitan tentang seorang utusan Nabi yang dinamakan dengan nama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Bapa dia Uqbah bin Abi Mu'id, orang jahat tuan-tuan, orang kafir, musyrik, jiran Nabi SAW di kota Mekah. Dan satu riwayat, Uqbah bin Abi Mu'id ni ayah kepada Al-Walid ni. Kita tak cerita anak dia nanti kita bincang. Saja nak kongsi pada tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'id ni dia adalah sahabat Nabi sebelum Nabi dilantik jadi rasul. Maknanya kawan baik, kawan rapat, jiran tetangga Nabi lah. Dia kenal Nabi, rapat sungguh dengan Nabi, dia tahu akhlak Nabi. Tapi bila Nabi jadi rasul, Uqbah bin Mu'id antara orang yang paling memusuhi dan membenci Nabi. Bahkan dia sanggup buat apa sahaja untuk tunjukkan kebencian dia kepada Nabi SAW. Sehinggalah
Abu Jahal ni kalau nak buat apa-apa kejahatan pada Nabi, dia akan gunakan Uqbah bin Abi Mu'in. Sebab Uqbah ni nak tunjukkan saya ni tak suka Nabi. Saya tak suka Muhammad dan saya tak pernah sokong Muhammad. Jadi Uqbah ni selalulah menjadi bahan kepada Abu Jahal lah. Kalau nak apa-apa pada Nabi, dia akan minta tolong pada Uqbah bin Abi Mu'in. Okey. Tuan-tuan bayangkan ini satu pengajaran. Uqbah bin Abi Mu'in masa dia kecil dia kawan dengan Nabi. Lepas dia bermusuh dengan Nabi, dia berkawan dengan seorang lelaki namanya Ubay bin Khalaf. Dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ni? Adalah orang Mekah yang diriwayatkan dibunuh oleh Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Nabi dalam perang Uhud ni ada satu riwayat, iaitu daripada riwayat Al-Bazzar mengatakan Nabi telah membunuh Ubay bin Khalaf. Itu satu riwayat. Lain-lain riwayat tak kata pun Nabi bunuh Ubay bin Khalaf. Sebab apa? Masa mereka kalah dalam perang Badar, Ubay bin Khalaf ni dia beli seekor kuda. Dia kata apa? Kuda ni aku beli untuk membunuh Muhammad. Macam tu. Saya latih kuda ni nak bunuh Muhammad. Saya akan latih dia bawa pergi perang. Lepas ni saya nak pergi bunuh Muhammad. Ucapan tu sampai kepada Nabi di kota Madinah. Dan Nabi kata apa? Sebelum Ubay bin Khalaf bunuh aku akan membunuh dia. Dan satu riwayat menyebutkan masa mereka bertemu di medan Uhud ni, Nabi membaling senjata tumpul kepada Ubay bin Khalaf, terkena di bawah ni, di atas dada Ubay ni. Yang terkena, lalu Ubay bin Khalaf pun lari, terkejut dia, takut dia. Dia lari sampai ke kota Mekah dan dia mati di kota Mekah. Itu Ubay bin Khalaf. Maksudnya apa? Bayangkan dia berkawan dengan Nabi Uqbah bin Abi Mu'in, tapi dia tersalah langkah, dia berkawan dengan orang yang paling jahat. Sepatutnya dia dah berkawan dengan orang paling baik ni, tapi kerana syahwat dia, akhirnya dia berkawan dengan orang yang paling jahat. Jadi macam itulah dengan kita memilih kawan yang betul. Okay, kita kena betul pilih orang yang betul. Okey, baik. Sekarang Uqbah bin Abi Mu'in, anaknya Al-Walid, mukmin, beriman pada Nabi, sahabat Nabi ni. Dia ni jadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Bani Mustalik. Okey, anak Uqbah ni berimanlah, jadi sahabat Nabi, namanya Al-Walid. Okey. Dia beriman dan dia ni utusan Nabi. Pergi ke perkampungan Bani Al-Mustalik. Okey, kabilah ni. Untuk kutip zakat. Sebab apa? Ada pemimpin daripada Bani Mustalik ni, dia pernah beriman pada Nabi. Dan Nabi bagi tahu pada dia, nanti cukup masa saya nak kutip zakat. Okey, untuk kutip zakat ni. Sebab apa? Zakat ni dia bukan macam cukai, tuan-tuan. Zakat ni dia adalah untuk saling bantu-membantu. Orang yang ada kemampuan lebih akan memberi manfaat kepada orang yang kurang. Tujuannya apa? Supaya orang kaya dan orang miskin ni tidak ada gap. Orang kaya akan belajar untuk syukur dengan rezeki dia. Orang miskin akan belajar untuk sabar dan menghargai orang kaya. Kalau tidak ada zakat ni, orang kaya akan rasa orang miskin tak ada manfaat. Orang miskin pula akan membenci orang kaya. Jadi zakat ni dia menemukan orang kaya dengan orang miskin. Yang mana saya pernah sebut pada ibu-ibu ayah ya. Bila seseorang mengeluarkan zakat, dia punya perasaan dia, zakat yang saya keluarkan ini bukan kerana orang miskin tu memerlukan kita, tak. Sebenarnya kita lebih memerlukan orang miskin daripada orang miskin memerlukan kita. Sebab orang miskin dia dapat harta kita hanya untuk dimakan dekat dunia saja. Kita yang mengeluarkan sedekah, wakaf, zakat ni, kita dapat kebaikan dunia, kita dapat kebaikan sampai hari akhirat. Dengan sedekah kita, infak kita, kita memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Kita mengundang pahala daripada Allah. Kita menyelamatkan diri kita daripada musibah dunia. Sebab bila kita bersedekah, Allah menjamin takkan miskin. Allah menjamin dia akan terhindar daripada kecelakaan hidup. Kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan, selamat, alhamdulillah lah, saya sikit lagi nak accident. Kadang-kadang boleh jadi daripada sedekah-sedekah kita. Itu semuanya adalah penyelamat-penyelamat kita. Nak bagi tahu, yang kita keluarkan tu, Allah mengajar orang-orang kaya untuk berzakat ni, adalah nak bagi tahu, kamu lebih memerlukan zakat tu daripada orang miskin memerlukan harta tu. Okay? Dan orang miskin bila dapat harta zakat tu, dia akan lebih menghargai. Dia tak akan berhasad kepada orang-orang kaya. Sebab dia tahu, orang kaya dapat harta akan dapat agihan sedikit kepada mereka. Ini hikmah dia lah. Jadi
Nabi pesan kepada orang Bani Mustalik, kamu dah beriman, kamu kena tahu satu tempoh nanti aku akan hantar utusan untuk collect harta zakat. Mereka setuju. Okeylah setuju. Jadi sampai satu tempoh Nabi pun hantar utusan, iaitu Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'in. Dia pun keluar. Pendek cerita tuan-tuan, Al-Walid ni keluar sampai dekat perkampungan Bani Mustalik. Dia nampak Bani Mustalik ni nak sambut dia, bukan sambut, keluar daripada perkampungan tu bawa pedang tuan-tuan. Dia bawa pedang. Dan Uqbah Al-Walid ketika itu takut, dia pun cabut lari balik ke kota Madinah dan dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kata Al-Walid ni, dia kata, ya Rasulullah, aku takut aku takut kepada mereka dan aku rasa mereka ni nak menolak daripada bayar zakat dan mengugut untuk membunuh aku. Kat sini yang jadi cerita tuan-tuan. Sebab Al-Walid yang keluar tadi nak ambil harta zakat sebagai utusan Nabi, tiba-tiba tengah jalan dia patah balik dalam keadaan dia kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang Bani Mustalik mengancam bunuh kepada aku, jadi aku takut, aku balik, aku lari. Baik, sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kat sini ada satu isu lah. Sebelum kita bincang isu tu, kenapa Al-Walid ni balik tuan-tuan? Sebab pada zaman jahiliyah, Al-Walid ni dengan Bani Mustalik ni dia ada pergaduhan kabilah. Dia ada cerita lama lah. Jadi Al-Walid ni pula bila dia sampai ke perkampungan tu, dia nampak orang-orang Bani Mustalik ni angkat pedang. Sebenarnya bukan angkat pedang untuk membunuh dia, tak. Tapi kerana budaya dia nak sambut tu dengan pedang. Sebab orang Arab sampai hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kenduri kahwin orang Arab, dulu dia angkat pedang tuan-tuan. Sekarang tak, senapang tu tembak langit tau. Dia nak tunjukkan keperwiraan dia, kegagahan. Kalau kita pergi cabut lagi, dah kenapa angkat senjata nak tembak ke apa. Macam tu Al-Walid ni jadi takut sebab apatah lagi dulu ada sejarah lama. Sejarah dia dulu, kabilah dia dengan kabilah Bani Mustalik ni tak ngam. Jadi dia ingat orang tu nak gaduh. Jadi dia patah balik. Jadi Allah turunkan wahyu. Allah turunkan ayat ini. Baik. Tetapi sebenarnya Bani Mustalik ni akhirnya dia datang jumpa Rasulullah. Sebelum dia datang jumpa Rasulullah, bila dia adukan kepada Rasulullah, Rasulullah kata, hantar lagi seorang utusan, buat double check. Ini Nabi tabayun. Dan di sini mengajar kepada kita, Nabi ni tak tahu perkara ghaib, melainkan Allah yang menyampaikan wahyu. Kalau Nabi tahu perkara ghaib tuan-tuan, mesti Nabi kata apa? Kau jangan risaulah. Dia tu nak ni je. Tapi Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi hantar. Siapa Nabi hantar? Nabi hantar Khalid bin Al-Walid sebagai utusan. Dan Khalid bawa spot check. Khalid kata, masa aku dah sampai ke Bani Mustalik, aku dengar lagi seruan azan. Tak murtad pun. Dia dah bercek dengan suara azan. Lalu kebetulan Bani Mustalik pun dah tunggu-tunggu, kenapa utusan Nabi ni lari? Lalu mereka pun keluar pergi jumpa Rasulullah dekat Madinah. Lalu mereka pun bercakap lah. Rupa-rupanya tersalah faham kat situ. Tersalah faham. Bayangkan kalau Nabi tersalah keputusan, Nabi tak tabayun, Nabi tak hantar Khalid, ataupun yang orang Bani Mustalik tak sampai jumpa Nabi, tak bagi tahu Nabi cerita yang sebenar, silap-silap hari bulan mereka ni dah jatuh murtad kan. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan riddah yang tak keluar zakat tu, mereka akan dibunuh. Sebab itu Allah kata apa? Nadimin ma fa'altum nadimin. Takut-takut kesalahan tak tabayun tu menjadi penyesalan kepada kamu. Itu berita dia tu. Baik, sekarang kita perhatikan bila berlaku macam kes macam ni, Nabi SAW buat tabayun, Nabi dah bercek. Dan orang Bani Mustalik pun datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami datang tadi, kami keluar, kami dah nampak kamu punya utusan ni, kami nak sambut dia, bukan kami nak pergi bunuh dia. Itu salah cerita. Yang menjadi isu dalam kalangan para ulama kita adalah siapa fasik tu. Adakah Al-Walid bin Uqbah tadi tu utusan Nabi yang pertama, ataupun ada orang lain? Para ulama kita sebut, yang ni ada isu lah, sebab Syiah menuduh Osman bin Affan, kait pula cerita lain. Sebab Osman bin Affan masa dia jadi Amirul Mukminin, Al-Walid bin Uqbah ni diangkat menjadi gubernur dekat Kufah. Dia jadi pemimpin dekat Kufah, wakil negara kepada Madinah ni dekat Kufah. Jadi Syiah ni kata suka Osman. Jadi dia menuduh, dia tahu Osman ni mengangkat orang fasik yang Allah declare dia ni sebagai fasik. Maksudnya Osman ni memang tak bagus lah. Sudahlah lari dalam perang Badar,
tak sertai perang Uhud. Osman tak sertai perang Badar sebab Nabi perintah dia kena jaga isteri dia, anak Nabi SAW dalam keadaan nazak tu. Banyaklah kes-kes dia yang lain lah kan. Yang itu Nabi yang perintahkan. Sampai tahap Osman buat keputusan nak naikkan dia, orang tuduh ni fasik. Jadi dekat sini para ulama kita kata ada dua sebab. Pertama, kalau dia ni fasik, Al-Walid bin Uqbah ni sudah tentu Nabi tak lantik dia jadi utusan Nabi. Itu benda yang paling asas. Kedua, kalau dia ni fasik, sudah tentu Allah ataupun Nabi selepas turun ayat ini, Nabi akan perintahkan supaya dia bertaubat. Tapi tak ada pun. Kan tadi, cerita tadi kan dia Allah sebut Ghafurur Rahim. Tapi ayat ni tak ada. Allah tak maafkan ke tak ada pun sebut. Nak kata tak ada istilah taubat. Sebab rupa-rupanya pandangan yang ketiga kata apa? Fasik dekat situ bukan kepada Al-Walid, tetapi adalah kepada pembawa berita, yang mana bila Al-Walid sampai dekat perkampungan Bani Mustalik, Al-Walid nampak orang tu angkat senjata tu. Tiba-tiba ada seorang utusan tu duduk tengah-tengah tu, dia kata apa? Kamu balik. Mereka angkat senjata nak membunuh kamu. Orang tu yang tak diketahui, majhul, tak tahu. Orang itulah yang dipanggil sebagai fasik. Fasik ni banyak maksudlah, tapi dalam bahasa mudah tak diketahui. Dia ni baik ke jahat kita tak tahu. Dia duduk tengah-tengah. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Bukan tak tahu, dia orang yang melakukan maksiat lah. Cuma okey, kita nak nampakkan gambaran lah. Dia duduk dekat tengah-tengah. Sebab kita berhati-hati dengan an-naba' berita kan. Dia ada satu as-siqah. As-siqah ni orang yang dipercayai. Kita tahu orang soleh, orang yang dipercayai, amalannya, cakap-cakapnya, sebagainya. Kedua, al-fasik. Dia duduk dekat tengah-tengah. Ketiga, al-kazib. Pendusta. Memang terkenal dia ni, kaki kelentong dan sebagainya. Okey, sekarang fasik ni duduk kat tengah-tengah. Yang ini kita kenal, yang ni pun kita kenal, yang ni kita tak kenal. Nampak? Dia kena nak bagi nampak gambaran tu. Okey, sekarang ni yang kita duduk kat dunia hari ni, berita yang kita sampai, kita boleh duduk letak kat sini tak? Boleh kan? Kalau berita tu memang tak betul, kita dah. Okey, kat sini ada istilah apa? Bila Allah kata ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, datang orang fasik bawa berita, tabayyun. Dekat sini ada istilah disebut sebagai mafhum mukhalafah. Ada satu kaedah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni dia kita panggil vice versa. Okey? Okey, mafhum mukhalafah ni maksudnya dia vice versa. Okey. Maksudnya Allah beri isyarat, walaupun Allah sebut yang ini, tapi Allah memberi isyarat yang ini dengan juga yang ini. Okey, saya bagi contoh lah, bagi contoh. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Mutaffifin. Jangan saya cek. Surah Al-Mutaffifin. Saya minta maaf saya buka handphone ya, bukan sebab saya main handphone, sebab saya punya perangkat handphone. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke surah 83. Surah 83 ayat yang ke-15. Okey, ayat yang ke-15 surah 83 Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah kata apa? Innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun, kata Allah. Orang-orang yang melakukan dosa yang maksiat ni, mereka ni di hari akhirat nanti dalam keadaan la mahjubun, terhijab daripada melihat Allah. Ayat ni Imam Asy-Syafi'i kata apa? I'tiqad kita sebagai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ni, Allah kata orang yang berdosa di hari akhirat tak melihat Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, mafhum mukhalafah, maksud sebalik tu, bagi orang yang beriman pula, dia melihat Allah. Faham tak? Dia kata berlawan lah. Kat situ kita boleh faham. Walaupun Allah sebut
Orang kafir tak melihat Allah, sebab itu azab bagi dia. Azab sebab dia melakukan maksiat, azab dia tak dapat lihat Allah. Bagi orang mukmin pula faham, dan nikmat pula adalah melihat Allah, dan kita berpegang, berintikad kita akan melihat Allah di hari akhirat. Tu dia masuk. Jadi macam ni juga bila kata Allah ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kamu orang fasik bawa berita, fatabayyanu, kat situ ada mafhum mukhalafah dia. Kalau datang orang yang siqah, dipercayai, diakui, tak menipu, kita tahu amalan dia, ilmu dia, dia datang bawa berita, accept. Faham kan? Sebab dia berlawanan kan. Kalau datang pembawa berita ni pembohong, penipu, memang orang jahat, jangan accept. Tapi kalau datang orang kat sini, tabayyun. Okey, tabayyun. Dalam English dia punya fasik tu dia ada Sahih International, dia kata disobedient yang fasik tu. Okey. Another one I read before, dia kata troublemaker. Troublemaker. Banyak masuklah kan. Tapi okey. Baik, cuma nak mudahkan, fasik ni kalau nampak gambaran macam ni, dia lebih umum lah. Kita tak tahu, kita tak kenal, bukan kita tak sure, kita tak ketahui siapa si fulan ni. Sebab kita nampak lah, ada beza orang yang percaya dikenali, kita tak tahu personality dia, siapa dia dan sebagainya. Macam hari ni maklumat yang kita dapat, berita yang kita dapat ni, siapa penulis dia, siapa yang menyebut, kita tak tahu dia ni siapa, apa amalan dia, apa latar belakang pendidikan dia, kita tak tahu. Hanya berita-berita sampai duduk kat sini lah, duduk kat sini. Kalau dia memang bermusuhi agama kita, kenal dia si fulan ni, tolak. Kalau daripada kalangan kita, terima. Sebab itu, contohlah saya bagi contoh, golongan vaksin, berita vaksin yang dekat kita lah. Kita nak terima ke tak terima? Kita nak terima ke tak terima? Yang kita berpegang sekarang ni, vaksin ni boleh diambil, harus. Kan? Ada unsur-unsur yang semua kata ni. Siapa yang mensahihkan vaksin ni? Kita tengok datang daripada Jabatan Mufti Negeri, datang daripada JAKIM, datang daripada Persatuan Ulama Sedunia, datang daripada fatwa sekian-sekian negara. Semua mengiktiraf. Ulama-ulama yang terbukti keilmuannya, muktabar pun ambil vaksin. Tuan-tuan nak kata apa? Bagi kita yang tak tahu apa-apa berita, maka kat sini kita dah nampak dia punya gambaran, accept. Boleh faham tak? Accept. Manakala berita, contohlah, ialah kalangan sahabat-sahabat kita pun ada yang tak berapa yakin kan. Itu pendirian, sebab vaksin pun memang kita tak nafikan. Dia tidak ada pembuktian saintifik, tidak ada kajian pun. Cipta terus cocok kan. Tapi jangan sampai kita mencela. Jangan sampai kita kata, ni kambing-kambing dah masuk eksperimen. Jangan. Sebab boleh jadi datangkan fakta-fakta kamu, link-link kamu, ataupun kita saya sebut link lah. Sebab dia orang akan bawa ni link ni fakta daripada maklumat ni sekian. Fakta kamu tu siapa yang bawa berita tu? Siapa yang tulis berita tu? Saya boleh kata ini. Sebab tak ada orang boleh mensahihkan, yang bercakap, yang menulis laporan sekian-sekian berita tu, orang yang diakui keilmuan dia, diakui. Orang yang diakui keilmuan yang dalam kita, our society today, they could have been paid. Ya. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau dia kita dah percaya keilmuan dia ni memang orang yang jujur, accept. Kalau datang kita pun tak tahu maklumat kamu, YouTube kamu ni, kat sini tabayun. Isu ni luas lah, macam-macam, politik dan sebagainya. Sebab itu kita jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang berkaitan sesuatu yang kita tak ada pengetahuan. Jangan. Okay? Isu sekarang PRN. Orang duk ini salah, itu salah. Kita pun tak tahu benda tu betul ke tidak dan sebagainya kan. Okay, jadi tabayyun dekat sini. Benda ni umum umum. Okey. Hari tu Datin Syamsiah mungkin sedang menonton Facebook lah. Itu Datin Syamsiah WhatsApp saya lupa nak balas, lambat. Sebab saya tak berapa sihat, suara pun tak keluar.
dah kena duduk rumah, lepas tu lemah pula badannya. Kemudian betul-betul tak boleh keluar suara. Antara yang Datuk Syamsiah kata, apa amalannya kalau kita nak berdoa minta Allah Ta'ala berikan petunjuk kan. Antara doa yang masyhur yang kita amalkan, kita baca apa? Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada kami perkara yang hak. Haqqan haqqan kan, perkara yang hak. Kalau benda tu hak, maka warzuqna ittiba'ah, kau berezekikan kepada kami untuk mengikutinya, beramal dengannya. Wa arinal batilan batil, dan tunjukkan kami perkara yang batil, dan kalau benda tu batil, warzuqna ijtinabah, kau rezekikan kami untuk menjauhinya. Kita doa pada Allah. Sebab kita pun tak tahu berita tu macam mana keadaan. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala apabila kita, apatah lagi duduk di zaman fitnah. Okey? Baik, boleh eh? Baik, kita habiskan ayat ni. Nampaknya macam tak masuk tuan-tuan, ni ulang balik eh. Okey. Baik, kemudian Allah kata apa? Ha? Okey. Patut. Okey, sebab Allah kata apa? Sebab takut-takut kita datang ke satu hukum tanpa pengetahuan kita, maka dia akan menjadikan apa yang kita lakukan itu menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Nadimin. Yang ini tuan-tuan boleh tengok yang berlaku kepada siapa tuan-tuan? UPNM. Saya minta maaf saya sebutlah. Macam mana? Si fulan ni call ayah dia. Ayah tolong tengokkan siapa yang curi laptop ni. Puan tahu cerita dia? Dia dari kalangan dia. Dia kata ayahnya ustaz, ada ilmu lah, boleh tengok siapa yang mencuri. Dia call ayah dia. Salah seorang daripada tertuduh ni lah. Call ayah dia pun kata yang buat tu Zulfarhan, tapi jangan buat keputusan sebab ayah tak nampak lagi isyarat, tapi ayah dia dah petik nama dah. Ini salah tuan-tuan, salah. Jangan buat. Nabi beri amaran, Nabi kata apa? Man ata arrafan, kata Nabi. Siapa yang mendatangi Arafah? Arafah ni 4 nujum lah, orang yang tilik masa depan ni. Siapa yang pergi jumpa dia, bukan percaya, pergi jumpa, man ata, jumpa dia. Kata Nabi, la tuqbalu salatan 40 yauman. Solatnya 40 hari Allah tak terima. Amaran keras. Jangan, pergi pun jangan. Dan dalam satu hadis yang lain pula kata Nabi, man ata arrafan au kahinan, kamu pergi jumpa bomoh-bomoh ke, pawang-pawang ke, kemudian fasaddaqahu, kamu percaya pula, membenarkan apa yang dikata, bima naqul, apa yang dikatakan. Kemudian kata Nabi SAW, maka asbab itu kamu ni akan duduk dalam keadaan kamu tak mempercayai ma unzila ala Muhammadin. Kamu kufur, faqad kafara, kata Nabi, faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Kamu kafir, kufur ke atas apa yang telah diturunkan oleh Nabi SAW, yang diturunkan kepada Nabi. Apa kesan dia? Orang yang mendatangi itu salah, orang yang percaya kufur. Kat sini ada banyak perkara. Bomoh, pawang, tabib ni istilah kita lah. Tabib ni doktor dalam bahasa Arab, tabib ni. Termasuk ilmu numerologi. Yang ini yang duk percaya tilik tarikh lahir. Kemudian ilmu astrologi. Yang ini tilik bintang. Ni semua adalah dukun-dukun moden, kahin-kahin moden. Jangan tuan-tuan, jangan percaya, jangan pergi, jangan cuba-cuba. Oh, kalau pergi shopping kompleks tu dulu kan ada masuk jari kita. Jangan tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Nampak kesan dia macam mana? Yang menyesal tu bukan sekadar ni, semua orang menyesal. Keluarga-keluarga si yang tertuduh semua menyesal. Sebabkan seorang je yang tu. Nampak? Ini agama kita mengajar kita. Sama juga dengan kita yang pergi berubat ni. Saya nampak dia pakai kopiah, insya-Allah lah, dia pun baca bismillah. Kan? Bila berubat dia kata apa? Awak ni sebenarnya kawan tu sebab kencing manis kot, tak tahulah apa, sebab kaki bengkak ke, jantung tak kuat ke, kaki dia macam-macam. Ini jiran ni ada hantar kat awak ni. Kalau kita jumpa orang yang macam tu, tuan-tuan tinggalkan, sebab dia tak beramal dengan perubatan yang sebenar. Okay? Agama mengajar kita jangan duk syakwa sangka tunjuk si fulan
Jangan kita sendiri ada filter kita. Kalau Tok Bomo ke, Tok Dukun ke, sebab kalau orang Kelantan dia kata Bomo ni merujuk pada perubatan tradisional. Dia panggil Tok Bomo ni. Kalau dia dah mula start, saya rasa orang terdekat dengan kamu yang buat ni. Nipu tu. Nipu. Tuan-tuan kena ingat kita ni ada korin kita tau. Kita ada korin kita. Bila kita pergi jumpa Bomo yang duk berguna jin ni, korin kita ni akan bagi tahu pada korin tu. Dia dah ada link dia. Yang mana dia bagi tahu lah si fulan ni sakit sekian-sekian ni. Dia sakit daripada bulan lepas ni. Sekian-sekian. Nanti sampai ke sana, Tok Bomo akan cakap, awak sakit ni lah. Berapa lama? Kita pun terkejut. Macam mana Bomo tahu? Dia tahu tu sebab korin kita tu dah bocorkan rahsia. Itu maknanya, itu isyarat dia dah guna perantara jin. Jin dia tu telah link dengan jin kita. Jin, kita bukan bela jin, tapi korin tu memang ada dengan kita lah. Okey, ni antara kesan-kesan besar. Okey. Yang percaya tuan-tuan wallahu a'lam. Kita berhenti ayat ni. Kita insya-Allah sambung nanti pada ayat yang ke-7. 2 minggu nak sambung ayat ke-7 tak sambung. Baik, sebab saya rasa benda ni penting saya nak sampaikan. Minggu lepas tu sebab saya rasa tak puas, tak dapat tulis, jadi tak boleh nak explain. Baik, jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada ayat ini. Semoga Allah Taala terima amalan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Kalau ada guru-guru yang menonton, mohon beri teguran yang membina supaya kita sama-sama dapat belajar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.